Hai, saya Muhammad Alizam bin Azhari, Teen Educator anda. Selamat datang ke Tingkah Lightbox Series. Sebelum kita mula, jangan lupa ikut media sosial kami. Tekan butang like dan ikuti Facebook dan Instagram kami di link di bawah. Okey, jom hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik. Sebelum kita mempelajari tentang konsep fungsi dan persamaan kuadratik, elok cikgu bagi tahu sedikit tentang bagaimana proses pembelajaran kita yang sebelum ni. Sebelum ini pernah kita belajar tentang konsep linear. Okey. Linear kita belajar ketika tingkatan 1, 2 dan 3. Di mana pertamanya kita belajar tentang konsep bagaimana linear ini, iaitu X kuasa tertingginya adalah 1. Okey, kemudian hari ini kita akan belajar tentang kuadratik. Di mana kuasa tertinggi bagi ni algebranya adalah 2. Semasa linear, kita belajar beberapa konsep di mana persamaan linear. Di dalam persamaan linear, kita belajar pertamanya adalah satu pemboleh ubah. Konsep yang simple. Di mana dia ada satu pemboleh ubah. Okay, kita selesaikan. Ini sudah kita belajar. Kemudian kita belajar dua pemboleh ubah semasa tingkatan 1. Okey, contohnya X tambah Y sama dengan 3. Apabila dua pemboleh ubah, biasanya diberi bahawa ada dua soalan. Okey. Kita ada belajar beberapa teknik, iaitu teknik penggantian dan penghapusan. Kemudian kita belajar juga tentang linear. Graf linear. Okey. Kita belajar tentang konsepnya, ada graf bentuk positif, ada graf bentuk negatif. Hari ini kita akan belajar tentang konsep kuadratik. Okey, kuadratik kita memahami bahawa kuasa tertingginya adalah 2. Pertamanya kita akan belajar tentang bagaimana ciri-ciri kuadratik. Pertamanya kita mempunyai jenisnya adalah ada satu berbentuk senyum, satu berbentuk massa. Di dalam ini juga kita akan belajar tentang konsep bagaimana dia mempunyai punca. Okey. Dan yang keduanya kita juga akan belajar tentang konsep bagaimana mencari simetri. Okay, setiap konsep dalam kuadratik dia mempunyai simetri sebab dia adalah bentuk yang berbentuk simetri. Jadi bila suatu objek yang berbentuk simetri, kita akan dapat mencari di mana garis simetrinya. Okey, yang ketiganya kita akan belajar tentang konsep bagaimana nak mencari maksimum ataupun minimum. Dan yang keempatnya kita akan belajar bagaimana mengkaji tentang konsep pergerakan apabila berlaku perubahan pada C, pada A dan BX. Okey, itu adalah secara sedikit cikgu terangkan tentang apa yang perlu kita belajar dalam fungsi kuadratik. Okey. Yang pertamanya kita akan belajar bagaimana kita nak mengenal pasti fungsi kuadratik dahulu. Okey. Sebelum itu kita akan mempelajari bagaimana fungsi kuadratik itu akan terjadi. Adakah dia fungsi kuadratik ataupun bukan fungsi kuadratik. Okey, stop. Okey, kita kembali. Kita akan belajar bagaimana menentukan fungsi kuadratik. Kenapa? Sebab apa? Apabila kita nak menyelesaikan kuadratik, kita kena tahu adakah dia ada kuadratik ataupun bukan kuadratik. Cikgu akan bagi beberapa contoh. Okay, kita bermula dengan persamaan am. Okay, persamaan am. Okey, ini adalah kata kunci yang paling utama dalam fungsi kuadratik. Ini akan menjadi bahan rujukan kita apabila kita nak menentukan dia kuadratik ataupun bukan.
Okey. Cikgu meletakkan contoh yang pertama. Okey. Adakah ini dikatakan sebagai kuadratik? Kita lihat, ciri yang utama dalam menentukan suatu kuadratik, kita melihat kepada X kuasa yang tertinggi. Kita tengok di sini ada 2X. Ada X kuasa 2, ada X kuasa 1. Jadi untuk menentukan kuadratik, syaratnya mesti ada yang ni. X kuasa 2. Kalau kita lihat di sini ada. Maka ini adalah fungsi kuadratik. Jelas? Kita lihat contoh yang kedua. Apakah yang berbeza dengan atas tadi? Kita lihat di sini, dia ada A. A dia ada. B dia tak ada. Terus dia kepada C. Adakah ini dikatakan sebagai kuadratik? Seperti yang cikgu katakan tadi, pada awalnya kita perlu lihat di mana di sini. Sekiranya dia ada kuasa 2, maka dia adalah kuadratik. Tak ada BX, tak ada B, bukan menentukan dia kuadratik atau tidak. Cuma kita akan ada permasalahan dalam pemfaktoran dia. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, dia tak ada C. Kosong. Tetapi dia still lagi ada. Maka, dia dikatakan sebagai kuadratik. Okay. Contoh 1 masih kuadratik, 2 kuadratik, 3 kuadratik. Bagaimana yang keempat? Okay, kita tengok. Adakah dia kuadratik? Adakah ia kuadratik? Kalau kita tengok konsep yang asas, dia ada kuasa 2. Jadi kita boleh anggap dia sebagai kuadratik. Tapi problem dia ada di sini. Untuk menentukan dia kuadratik atau tak, kita mesti jadikan dia dalam persamaan am. Di mana untuk selesaikan soalan ini, kita perlu darabkan dengan X. Maka kita akan dapat apa? Ini akan mati tinggal 4X. X darab X, kita akan dapat sini akan dapat X kuasa 3 tolak X kuasa 2. X darab X, yang pertama darab, yang kedua darab, kita akan dapat X kuasa 2, kita darab dapat 7. Adakah dia jadi kuadratik lagi? Kita tengok dekat sini. Kuasa tertinggi dia dah jadi 3. Maka dia bukan kuadratik. Sebab kita memahami persamaan kuadratik, kuasa tertinggi dia mesti 2. Tetapi di sini ada 3. Maka dia bukan kuadratik. Okey, cikgu bagi lagi contoh yang keempat. Yang kelima. Okay, kita terus contoh yang kelima. Okey. Selalu cikgu tanya, soalan ni kita lihat dengan confidentnya student mengatakan, ini bukan cikgu. Sebab apa dia? Kuasa tertinggi dia 1. Sedangkan kita tengok pada persamaan ini, dia bukan persamaan yang masih lagi dalam persamaan yang dah lengkap. Di mana kita nampak ada X di bawah. Maka kita perlu selesaikan dia. Bagaimana nak selesai? Satu teknik yang cikgu ajar sebelum ni adalah apabila kita lihat ada nilai di bawah, maka kita matikan di bawah dengan darab dengan nilai tersebut. Okey. Jadi kita akan dapat apa? X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. X darab dengan 7, maka mati. Tinggal tolak 7. X darab 5, kita akan dapat 5X. Kat sini kita akan dapat X kuasa 2 tambah 5X tolak 7.
Maka kita lihat sini kuasa tertingginya adalah 2. Jadi, dia masih kuadratik. Okey, soalan yang ke-6. Cikgu bawa yang agak susah sedikit. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa masalah untuk menentukan. Pertamanya kita lihat dia ada 2 pembawah. Jadi bagaimana teknik untuk kita jadikan di dalam persamaan arm? Kita darab. Yang pertamanya kita darab di hadapan dulu. Kita darab dengan 2. Maka kita akan dapat X tolak 2 darab 7, 14 tambah kita akan dapat 4 per X kuasa. Bagaimana nak matikan X kuasa 2? Maka kita darab lagi dengan X kuasa 2. Maka kita akan dapat X kuasa 3 tolak 14X kuasa 2 tambah 4. Jadi kita lihat pada soalan ini, kuasa tertingginya adalah 3. Maka dia bukan adalah daripada persamaan kuadratik. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang konsep bagaimana nak menentukan fungsi kuadratik. Di mana di sini kita perlu melihat persamaan arm yang utama untuk menentukan dia mesti kuasa tertingginya adalah 2. Sekiranya atau lebih 3, 4 dan seterusnya, maka tidak dikatakan dia sebagai fungsi kuadratik. Okey. Stop. Okay, seterusnya kita akan belajar tentang bentuk fungsi kuadratik. Bagaimana bentuk kuadratik. Okay. Sebelum ni kita sudah belajar tentang persamaan arm. Okay. Cikgu akan jelaskan bentuk kuadratik berdasarkan persamaan arm. Okay. Pertamanya adalah huruf A. Huruf A ini akan menentukan sama ada dia berbentuk U ataupun berbentuk N. Cikgu akan bagi bentuk U adalah dikatakan sebagai senyum. Kenapa? Dia berbentuk, kalau kita lihat buat manusia, kita akan dapat ini adalah bentuk senyum. Adalah bentuk masam. Kalau kita tengok dalam telefon, biasanya kita akan guna bentuk macam ni, menunjukkan kita masam, kita marah. Okey. A. Ini adalah apabila A lebih besar daripada kosong. Apabila A lebih besar daripada kosong, ia adalah bentuk positif. Sebagai contoh, X kuasa 2 tambah 7X tambah 4. Kita lihat A-nya adalah sama dengan 1. Maka 1 ini adalah positif. Jadi adakah dia bentuk senyum atau bentuk masam? Okey, kita akan lihat bagaimana biasanya manusia yang sentiasa positif, dia akan sentiasa senyum. Maka bentuk grafnya adalah bentuk senyum. Okey. Kemudian, andai kata A dia adalah lebih kecil daripada kosong ataupun juga A dia adalah negatif. Sebagai contoh, kita lihat A dia adalah negatif 1. Maka dia adalah negatif. Biasa orang negatif ini orang yang sentiasa masam. Maka bentuknya adalah bentuk masam. Okey, kita belajar 2 benda. Apabila dia lebih besar daripada kosong atau positif, dia akan jadi senyum. Apabila dia kecil daripada kosong ataupun dia negatif, maka dia adalah masam. Jadi ingat 2 perkataan itu untuk menentukan bentuk graf.
Okey, seterusnya ciri yang kita boleh belajar daripada kuadratik yang keduanya adalah berkenaan dengan titik maksimum ataupun titik minimum. Apa yang dikatakan sebagai maksimum? Apabila titik paling tinggi yang boleh dicapai oleh graf. Apa makna titik minimum? Adalah titik yang boleh dicapai paling sedikit dalam suatu graf. Kenapa yang ni tak ada titik minimum? Sebab ini akan berterusan sampai ke bawah. Okey, sebab itu dia tak ada titik minimum. Jadi bagaimana untuk menentukan? Kita akan lihat pada graf tersebut. Ini adalah satu contoh. Okey, biasanya titik ini adalah titik maksimum. Biasanya titik maksimum dia pada titik Y. Okey, sama juga titik minimum dia adalah Y sama dengan berapa. Jadi, untuk pengetahuan pelajar, untuk mengetahui titik maksimum ataupun titik minimum mesti nilai Y sama dengan, bukan X. Okay. Yang keduanya kita belajar tentang paksi simetri. Okay. Paksi simetri. Okay. Kita mengetahui bahawa sifat kuadratik ini adalah mempunyai simetri. Di mana dia ada, kita boleh belah dua yang kiri dan kanan dia sama. Okay. Kita lihat semua graf bentuk kuadratik adalah mempunyai simetri. Maka simetrinya adalah paksi simetrinya mesti X sama dengan berapa. Sama konsep untuk graf masam adalah mesti X sama dengan berapa. Cikgu bawakan satu contoh. Okay. Sini cikgu letakkan sebagai 6. Sini cikgu letak 1, sini cikgu letak 7. Bagaimana kita nak mengetahui tentang titik maksimum? Maka kita lihat dekat sini, maka 6 ini adalah titik maksimum. Bagaimana titik minimum? Ini adalah 1, ini 7. Sifat simetri mesti dia membelah 2. 7 dan 1 ini, maka 7 tolak 1 kita akan dapat 6. Kemudian kita bahagi 2. Sebab sifat simetri itu membahagi 2. Maka kita akan dapat 3. Adakah di sini 3? Bukan. Daripada sini ke sini adalah 3. Maka 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Konsep yang simple untuk mengetahui bagaimana titik maksimum dan paksi simetri. Okay. Stop. Seterusnya kita akan belajar persamaan kuadratik. Okay. Persamaan kuadratik, kita nak menyelesaikan persamaan tersebut untuk mencari nilai X. Kalau kita lihat kepada graf, titik yang melintasi ini dipanggil sebagai punca. Okay. Jadi bagaimana nak mencari punca? Kita akan ada konsep pemfaktoran. Cikgu bagi suatu contoh. X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Cikgu akan ajar bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan teknik faktor. Pertamanya, kita perlu lihat persamaan di sini. Okey. Dia positif ataupun dia negatif. Okey. Satunya kita cari dulu faktor bagi 2. Mana 1 darab 2. Kita cari sebab ada satu persamaan saja. Satu faktor saja. Kemudian kita tak ada pilihan, maka kita terpaksa ambil yang ni. Jadi kita letakkan 2 kurungan. Sebab X dia adalah 1, maka kita letak sahaja. Jadi kita letakkan 2, letak 1.
Bila dia positif, maknanya persamaan nilai di sini dengan tanda di sini adalah sama. Untuk tahu dia tanda apa, kita tengok di hadapan. Positif, maknanya di sini positif, sini positif. Jelas? Cikgu bawakan contoh yang kedua. Okey. Yang pertama, kita cari faktor bagi 4. 1 darab 4. Kita ada 2 darab 2. Kemudian kita lihat tanda ini. Tambah, makna kita kena tambah nilai faktor. 2 tambah 2 dapat 4. Sini 5, maka ini salah. Ke 1 tambah 4 dapat 5. Maka kita terus buat. 1, 4. Sini X, sini X. Apabila dia tambah, maknanya nilainya adalah, tandanya adalah sama. Tapi kita nak tahu tanda apa, kita tengok depan. Bila dia negatif, maknanya kedua-duanya adalah negatif. Jelas? Ini hanya apabila dia positif di belakang, maknanya depan dia akan jadi simbol sama. Kita nak tahu simbol apa, kita tengok depan. Kalau dia negatif, maknanya dia akan dapat negatif. Kalau contoh di atas, dia positif, maknanya simbol akan sama. Tengok depan untuk menentukan dia simbol apa. Bila dia positif, maknanya kedua-duanya akan jadi positif. Okey, cikgu bawakan contoh yang ketiga. Okey, cikgu. Okey, pertama kita cari faktor bagi 3, mana 1 darab 3 sahaja. Apabila dia negatif, maknanya faktor ini ditolak. Maka 3 tolak 1 dapat 2. Sebab kita tak ada pilihan, maka ada 1 saja. Kita tulis. 3, 1. Okey. Kita lihat kat sini. Apabila dia negatif, maknanya punca dia punya tanda akan berbeza. Cuma kita nak tahu mana positif, mana negatif. Kita tengok depan. Negatif. Bila negatif, maknanya nombor besar dia adalah negatif. Mana 1 dengan 3, mana besar? 3 besar. Maknanya sini adalah negatif, sini adalah positif. Okey, lepas ni kita akan buat latihan yang agak lebih sukar daripada soalan ini yang melibatkan banyak faktor. Okey, stop. Okey, contoh seterusnya. X kuasa 2 tolak 7X tolak 18. Semakin sukar. Tadi nombor kecil, sekarang nombor yang lebih besar. Pertama kita cari faktor bagi 18. 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6, ada lagi? 4 tak ada. Okey, kita ada 3 faktor bagi 18. Sekarang kita lihat sini adalah negatif. Maka kita kena tolak untuk dapatkan. 18 tolak 1 dapat 17. Sini 7, maka ini salah. 9 tolak 2 dapat 7, maka ini yang tepat. 6 tolak 3, kita akan dapat 3. Maka ini salah. Okey, jelas kita dah dapat mana faktornya, maka kita buat 2 kurungan. Sebab dia X, maka kita letak X, letak X. Kita letak 9, letak 2. Tak ada masalah nak letak 9 depan ataupun 2 di belakang. Okay. Sekarang kita nak lihat apa bentuk tanda operasi di tengah-tengah ini. Apabila negatif, kita kena ingat dia mesti berbeza. Maka mesti ada 1 positif, mesti 1 negatif. Kita nak tentukan adakah di sini positif ataukah di sini positif. Kita tengok di depan.
negatif. Maknanya nombor yang besar adalah negatif. 9 dengan 2 mana yang besar? 9. Maka sini adalah negatif. Secara automatik di sini akan jadi positif. Simple. Okay, kita bawa lagi contoh. Okay. Contoh yang seterusnya. X kuasa 2 tolak tambah 3X tolak 40. Okey. Tugas yang pertama, kita cari faktor bagi 40. 1 darab 40. Yang kedua, 2 darab 20. Yang ketiga, 4 darab 10. Yang keempat, 8 darab 5. Kita ada 4 pilihan faktor bagi 40. Jadi kita lihat di sini adalah 3. Apabila 3, 40 tolak 1, kita akan dapat 39. Maka dia salah. 20 tolak 2 dapat 18. Sini 3. Maka salah. 10 tolak 4 dapat 6. Sini 3 pun salah. 8 tolak 5 dapat 3. Maka kita ambil yang ni. Kita buat 2 kurungan. Kita tulis X, X, 8, 5. Kita tengok sini adalah negatif. Mana kita kena fikir bahawa simbolnya akan jadi berbeza. Maka kita lihat di depan positif. Mana nombor besarnya adalah positif. 8 positif, maka sini negatif. Okey, cikgu bawakan lagi satu contoh yang terakhir. X kuasa 2 tambah 12X. Cikgu tolaklah. Tolak 12X tambah 36. Okey. Soalan ni berbeza sedikit tadi. Di belakangnya kita tengok negatif. Ini positif. Pertama, kita cari faktor bagi 36. 1 darab 36. 2 darab 18. 3 ada 3 darab 12. Ada lagi 4 darab 9. Ada lagi 5? Tak ada. 6 darab 6. Oh, banyak sangat faktor. Okey, kita lihat di sini adalah tambah. Maknanya faktor ni kita kena tambah biar dapat 12. 1 tambah 36, 37. Salah. 2 tambah 18 dapat 20. Sini 12 pun salah. 3 tambah 12 dapat 15 pun salah. 4 tambah 9 dapat 13 pun salah. 6 tambah 6 dapat 12. Maka kita ambil yang ni. 6. Kita letak X, letak X. Apabila simbol positif, maka sama. Nak tahu simbol apa? Kita tengok depan. Negatif. Mana dia negatif, ini negatif. Okey. Begitu teknik untuk kita faktorkan persamaan menggunakan teknik yang cikgu ajarkan tadi. Sangat simple. Okey. Stop. Seterusnya kita akan belajar tentang bagaimana konsep untuk membentuk persamaan am daripada persamaan. Okey, cikgu bagi satu contoh. Ini adalah soalan yang paling asas. Bagaimana kita nak membentuk. Kalau kita lihat di sini, persamaan A mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau kita lihat pada persoalan ini, ada satu sahaja permasalahan.
Di mana dalam persamaan am di sini mesti sama dengan kosong. Tapi kita lihat di sini sama dengan 5x. Jadi bagaimana kita nak ubah dia jadi dalam persamaan am? Kita ambil 5x ini, kita pindah ke sana. Dia adalah, kalau kita lihat di sini, tak ada tanda. Bila tak ada tanda, maknanya dia adalah positif. Bila positif, kita pindah ke sini, maka dia jadi negatif. Maka jawapannya adalah 2x kuasa 2 tolak 7 tolak 5x. Adakah ini jawapannya? Belum lagi. Sebab kita lihat 5x ini ada di belakang. Kita kena susunnya daripada x kuasa 2, x kemudian nombor biasa. Jadi, yang ni kita pindah ke situ, ke tengah. Maka kita akan dapat 2x kuasa 2. Bawa sekali dia punya negatif. 5x tolak 7 sama dengan 0. Okey, kita lihat persamaan ini sudah menjadi persamaan am. Dia ada A dia sama dengan 2, B dia sama dengan negatif 5, C dia sama dengan negatif 7. Itu adalah contoh yang pertama. Cikgu buat contoh yang agak sukar. Bila melihat pada soalan ini, kita lihat kita kena selesaikan persamaan dahulu. Pertamanya, kita ada permasalahan, ada kurungan. Dan yang keduanya, ada dekat sini. Kita ada dua permasalahan di situ. Jadi yang pertama, kita selesaikan dahulu, melibatkan kurungan. Ini kita sudah belajar masa tingkatan 2. Kita kembangkan. X darab dengan X, kita akan dapat X kuasa 2. X darab dengan 2, kita akan dapat 2X. Positif jumpa positif, maka dia positif. Okey, siap untuk pusingan pertama, pusingan yang kedua. Negatif jumpa positif, maka kita akan dapat negatif. Ini maknanya bila tak ada, makna dia positif. Ya? Negatif jumpa 7 darab X, kita akan dapat 7X. Negatif jumpa positif, dapat negatif. 7 darab 2, kita akan dapat 14. Ini masih stay lagi sama. Adakah ini selesai? Kita tengok. Ada kita susun. Okay. Yang ni, kita bawa ke sini. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tolak 7X.